Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi cuba komen sikit nak tengok siapa yang dah ada. Okey, ada siapa yang dah ada? Okey, saya macam dah ada orang. Okey. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi Nara pun dah macam dah lama tak buat live. So hari ni kira hari ni yang ke-8 betul tak? Raya ke-8. Betul tak? Syawal ke-8 ke Syawal ke-7 hari ni? Oh, Syawal yang ke-8. Okey. Tak apa. Okey, saja je nak check. Okey, so hari ni nak bincang pasal tengok pun title pun web design theory. Okey, jadi Ana nak share lah. Ana pun tak adalah nak kata pro sangat, tapi Ana pun macam still belajar-belajar macam nak tahu design apa yang betul-betul jadi, yang mana macam mana yang betul-betul okey. Okey, so hari ni kita nak design sikit, nak belajar design. Okey. So kita akan tengok ini slide ni Ana kredit dah. Ana ambil daripada apa yang Ana belajar dulu. Yang ni daripada lecturer Ana yang belajar masa Ana belajar kat UPM. Lecturer Ana Prof Rusli. Dia memang hebat lah. Kan? Dia kalau Ana tengok dia ni asal-asalnya dia cerita lah. Dia memang dalam kelas pernah cerita. Dia cerita yang dia ni sebenarnya dia biasa-biasa je, tapi dia memang belajar lama daripada diploma, degree, master, PhD. PhD dia buat kat overseas tak silap. Okay, lepas tu dia ni lah sambung belajar, and then dia last kali dia berakhir dengan dia kerja kat UPM lah last kali sebagai lecturer. Dan Ana rasa dia antara lecturer yang paling best lah yang Ana pernah jumpa. Kan? Sebab Ana bila tanya, dia memang cara dia jawab tu dengan penuh rasa nak jawab. Pada Ana lah, pada pendapat Ana lah. Sebab Ana pernah lah jumpa, ada setengah-setengah yang Ana jumpa yang jawapannya tak berapa ni lah, yang bukan yang Ana cari lah. Kan? Ana mengharapkan yang lebih. Tapi mungkin lecturer sibuk atau dia ada hal. Okay, tak apalah kan. Okay, habis cerita pasal apa ni, pengenalan, maknanya mukadimah, maknanya apa ni, author lah, author mana pengarang. Kalau kitab, pengarang kitab ni, kitab ni pengarang slide lah kan. Kalau tengok kat sini title dia design rule. Asal dia buat slide ni berasal daripada Alan Dix HCI book. Ni boleh tengok lah, buku ni asal-asal online lah, boleh google je lah. Anda takkan masuk setiap slide memang banyak. So Anda ambil yang apa ni, yang betul-betul yang essential lah, yang sorry, yang agak yang penting je lah. Okay, next. So ni lah design rule. Dalam ni dia akan cerita introduction, usability principle, heuristic, and golden rules, AOB. Okay, slide ni dalam bahasa Inggeris. So tak payahlah rasa overwhelm sangat, yang rasa macam bahasa Inggeris tak boleh ke bahasa Melayu. Ni standard lah, jadi masuk universiti semua bahasa Inggeris. Tak ada dah nak jumpa sangat bahasa Melayu, melainkan kalau ambil fakulti bahasa kan, maknanya ambil bahasa Melayu ataupun ambil yang ekologi ke, baru jumpa bahasa Inggeris, bahasa Melayu lah. Tapi kalau ambil komputer ni lah bahasa Inggeris lah. Okay, introduction. Design rule or usability rule are rules that a designer can follow to increase usability of the system product. Example, principle, standard and guideline.
Okay, design rule maknanya undang-undang design, maknanya yang sesuatu, maknanya ialah macam sekolah kita ada macam buku peraturan kan. Kan ni macam satu guideline lah, satu undang-undang, maknanya kita nak buat macam mana yang betul-betul okey. Okey bukan pada kita, okey kepada orang yang nak guna. Okay, design rule ni tujuan dia apa? Dia untuk increase usability, kebolehgunaan sistem produk tu kan. Tak kisahlah kita ni buat sistem web ke, buat mobile app ke apa ke, tu tak ada kisah, tak ada hal. Tak kisah buat apa-apa pun, janji buat ni lah. Janji kena ikut dia ada design rule dia lah kan. Point nombor 2. Different based on level abstraction generally and level of authority principle. Contohnya, interface should be easy to navigate. Maknanya easy to navigate, easy tu terlalu abstract, terlalu easy tu easy yang macam mana? Maknanya contohnya, contoh perkataan lain, baca ayat kan, interface. Ditulis ni interface should be easy to navigate. Easy ni macam terlalu umum. Easy ni easy macam mana? Easy peasy yang lagu tu ke? Tak. Okay. Contoh nak bagi contoh lain lah. User can manage. User can manage. Manage apa? Manage produk. Apa yang dia boleh manage produk? Umum sangat yang manage produk. Manage macam mana? Apa yang dia boleh manage? Dia boleh didik produk ke? Apa yang dia boleh buat kaitan dengan produk? Terlalu umum. Tak boleh sebab bila kita design apa-apa dia perlu ni lah. Perlu lebih detail lah. Apa benda maksud dia? Kan? Okay, so next. SCI methodology. CI ni apa? Bukan. Kalau yang form 4 tu belajar sains, tu HCl. HCl tu hydrochloric acid. Bukan. Dia HCI. Human Computer Interaction. Dia nampak macam, oh wow, human computer. Macam Tony Stark dah. Cakap dengan Jarvis dah. Dia cuma interaksi antara komputer dan human lah. Maknanya, di satu pengajian lah, maknanya macam mana kita nak menghasilkan satu interaction lah antara kita sebagai pengguna dan komputer sebagai tool, sebagai alat untuk alat yang memudahkan kita lah kan. Betul ke dia memudahkan setakat mana? Okay, ini cuma metodologi saja. Metodologi ni maknanya macam cara lah, macam mana dia nak pembawaan dalam design HCI. HCI, project selection, project planning, and then ada requirement, user requirement determination, perlukan user perlu ni lah, user perlu test lah apa dia kan. And then context analysis, user analysis, task analysis, evaluation metric. Maknanya tiga-tiga konteks analisis ni, tiga-tiga konteks user dengan task ni termasuk dalam evaluation metric kan. Dan dalam ketiga-tiga ni dia perlu ada nak analisis kan, konteks analisis. Maknanya kita nak analisis dari segi apa? Konteks. Dari segi keempat-empat ni lah human concern ni kan. Dari segi physical, cognitive, effective, usefulness. Physical macam mana, secara fizikalnya senang ke? Cognitive maknanya macam kita tengok ada 3 titik bintang macam Google Chrome, 3 bintang, 3 titik tu bila kita tekan keluar menu. Effective dan design, contohnya kita buat satu design, efektif tak? Maknanya berkesan tak? Maknanya bila kita buat design, user faham, ataupun dengan kita buat satu rekaan baru, design ni dia memudahkan, maknanya berkesan tak? User tak perlu ada buku manual kan. Tengok macam ambil contohlah WhatsApp ada tak kita cari dekat kedai buku, kat Hamid Bros ke, Pustaka Sarjana ke, hanya kedai ada tak buku pandai menggunakan WhatsApp? Tak ada, memang tak ada. Paling ada pun panduan, maknanya instruction lah, macam mana nak guna sekurang-kurangnya PowerPoint, sekurang-kurangnya dipanggil macam Excel ataupun Microsoft Access kan. Microsoft Access semua ni barang penting lah kan, sebab ketiga-tiga benda ni memang perlu guideline lah kan. Tapi macam anak
Kalau Nana tak pakai sangatlah buku, tak adalah nak kata, tak kata tak bagus, cumanya dia bagus, cumanya kadang bila buku ni dia dah printed, bila printed dia tak boleh nak up to date. Dia Microsoft Office ni, Microsoft product, dia akan release lebih kurang 4 tahun 3 tahun sekali. Contohnya ialah cuba ingat balik tahun 2000 tahun 1997. Kalau siapa yang tak ada lagi tak apalah Ana pun tak ada, Ana dah tapi baru 2 tahun masa tu kan. Tahun 97 first ada yang seingat Ana lah, Microsoft Office yang dijual secara komersial 97. And then lepas 1997 Office 2003 banyak berubah, feature berubah dan UI pun berubah kan. Ana tak tunjuk dah kan, boleh Google sendiri kan. Office 97 and then pergi pada Office 2003. Lawa sikit kan, ada, ingat tak kita ada apa ni, sikit lah Google kan, apa tak. Ok, ni tadi kita akan buat. Ok, kita tengok Office 2003, klik Assistant. Kan, ingat lagi tak kalau siapa yang sempat zaman ni lah kan, ni lah Assistant. Ini Clippy, ni Bounce Ball, ni robot benda tahu panggil Office. Ni anjing, kucing, bumi, ni magician. So benda ni lebih macam interaction jugalah kan. Tengok ditanya macam mana. Nak buka besar sikit lah kan. Tengok Clippy ni ialah macam kalau kita kat panggil sekarang ni Google Assistant lah kan. Google, dia bukan Google Assistant, ni Microsoft product. Ini dah tak ada dah, dia cuma ada dalam Office 2003 je kan. Ni Clippy Assistant lah kan, pembantu. Maknanya dia, it looks like you are writing a letter. Dia faham dah, maknanya nak buat surat, get help. Okay, nampak dia macam assistant masa kita nak buat surat kan. Kadang-kadang dia ada buat animation, macam mana dia nak tunjuk kan. Maknanya benda-benda tu benda yang menarik minat lah, macam oh bagus lah ada assistant dalam Microsoft Office kan. Kalau compare dengan app lain sekarang ni mana ada kan. Ni yang cerita yang dulu lah kan, sekarang ni dah tak ada dah. Kalau Office sekarang dah tak ada dah, semua nak apa-apa Google online, cari tanya gitu je lah. Kan. Ok, guideline menggunakan color. Ok, ini tak nak sentuh sangat dalam, masa mungkin terlalu dalam. Okay, guideline, use color to highlight links. And guideline, narrowly focus, maknanya kadang bila kita tekan sesuatu perlukan fokus kepada satu tempat lah. Can be too specific, incomplete and hard to apply, but they are more general and lower in authority than standard. Like use RGB color, ni warna benda apa ni, X1, X0, rasa macam ni putih kot. Mungkin dia ni lah, kena tengok sikit macam mana apa ni color dia lah. Dan dia tak boleh lah terlalu putih sangat. Kalau putih sangat berjumpa dengan warna yang dekat nak putih, warna yang cerah, memang tak boleh baca lah. Kan. Okay, introduction. Introduction pada yang tadi lah, and principle. Ini usability principle dalam buku ni lah, standard. They are often set by national. Ini standard, ada satu badan lah yang menetapkan satu standard lah kan. Apa ni, contoh lah yang apa ni buku ni ambil standard macam piawaian lah, maknanya yang meletakkan katakanlah macam nak kata ni warna apa, ataupun warna apa yang sesuai, macam mana design sesuai. Ni standard dia lah. And then guideline ni kan. Okay, design rule should be used early in the life cycle. Maknanya design rule ni apa ni, should be used early in the life cycle. Maknanya bila kita nak buat design mula-mula, memang kita perlukan ni lah, kita perlukan apa ni, perlu apply konsep design rule ni mula-mula buat. Sebab kalau kita nak apply ni tengah-tengah, memang pada anak cakap memang masalah lah kan. Sebab kalau tak apa ni mention ataupun tak guna last kali baru guna, kita mungkin akan rasa perit sikit lah. Sebab kita nak manage sesuatu yang dah besar kan. Memang kita rasa Allah,
warna gini tak boleh ke nak kurang lagi ke, nak macam mana lagi ke, kita nak tambah lagi, tak boleh dah kan. Okay, yang ni base, yang ni dia cuma nak cerita yang kita akan tengok buku ni tapi tak pakai pun. Okay, based on buku DIX et al. HCI book, Learnability the ease which new users can begin effective interaction and achieve maximum performance. Ialah macam kita kan, kita install Telegram, kita ni tak senang je kan, kita baca skrip, tengok lah. Tapi macam mana pun learnability ni, kalau cerita soal learnability ni, kita kena tengok juga siapa yang akan guna, orang golongan muda ke tua. Kita terpaksa buat macam ni sebab satu hal, orang muda dia ialah orang muda kan, kita macam kita lah orang muda ni senang lagi lah nak terima bila kata tekan ni, faham tak ni. Kalau orang tua kau dah tua dah, nak tengok lagi WhatsApp, nak tengok lagi, bukan nak kata salah tengok WhatsApp ke benda, tapi nak katanya bila dia install app baru, katakanlah WhatsApp setahun lagi dah kena batal, dia melanggar standard antarabangsa, kena shutdown immediately. Maknanya hari ni pakai, 3 hari lagi dia akan tutup sepenuhnya dan completely, memang langsung tak boleh buka WhatsApp, semua kena pindah kat Telegram ke apa ikut lah kan. Maknanya WhatsApp ni kena shutdown, Facebook pun kena sama contohnya. So orang-orang lain ni semua kena pandai guna. Mungkin dah katakanlah majority memilih untuk guna Telegram kan. So bila dia guna Telegram, kalau kita ni orang muda, kita tahu dah maknanya nak guna Telegram tu, terbaca, tertengok pada skrin, boleh install, dia suruh masukkan nombor telefon, and then dia akan hantar SMS untuk verify. Kalau bagi orang yang umur 60 lebih kan, ada setengah umur kat 70, nak pakai lagi WhatsApp kan, nak kena call dia, kata tak reti lah nak pakai, baca walaupun WhatsApp tu tulis dalam bahasa Melayu ataupun Telegram tu dia dalam bahasa Melayu, dia tak nak baca, dia dekir juga, bacalah, tengoklah skrin tu, tak nak baca juga, dia tengok tulisan banyak, tak tahu, serabut kepala, pening dah nak faham. Dia jenis macam tu. Kalau jenis macam tu, kita pun kadang terpaksa lah kita mengkategorikan, maknanya biarlah desain tu buruk pun, asalkan kebolehgunaan kan, maknanya usability tu menang kat orang tua. Kalau kita nak menangkan menangkan design ikut semua orang kata kenapa dia design macam ni, kenapa tak design macam tu, dia macam ni. Setiap orang dia ada kepala masing-masing, dia ada idea masing-masing, tapi yang mana yang akan efektif kan, berkesan. Jadi macam kita tengoklah design YouTube kan, kita tengok YouTube, di YouTube dia macam buat style pop up kan, gambar video ni. Sekarang ni rasa baru 2 tahun ke, maknanya 2-3 tahun ke, maknanya video tu tak kisah kat Android ke, dekat web ke, kat komputer ke, dia akan autoplay, dia akan gerak sendirilah. Maknanya video tu dia akan gerak autoplay, dia akan display, maknanya dia akan tunjuk preview. Kalau macam dekat web dia akan tunjuk dalam 5 saat je, kalau dalam telefon dia akan tunjuk A sampai Z video tu, walaupun silent, walaupun kita tak tekan, kita boleh control on off tu kan, tak kisahlah. Alright, so flexibility, the multiplicity of way the user and system exchange information. Okay, flexibility macam boleh tak macam WhatsApp kan, dulu tak boleh nak dark mode, sekarang ni update yang latest, siapa yang belum update kena update dah kan, nak dapat function dark mode. So ada orang kata saya ni malam-malam pun kena layan WhatsApp, tak boleh. Sebab apa? Sebab orang ni duk tanya, projek semua tanya, pagi, petang, siang, malam, pukul 2 pagi pun tanya lagi, WhatsApp tanya. Dia kata boleh tak saya ni komputer lagi ngadak, telefon lagi ngadak, tak cukup tak dua tu, tab lagi, iPad lagi kan, mengadap semua kan. Cuma yang jenis bercahaya, dan cahaya ni satu hal dia boleh memberi impak kat mata lah kan, dan mata kita menyebabkan jadi rabun, tak apa nampak, tak apa nak clear kan. Dan okay, so nak cakapnya flexibility ni dia boleh macam new update yang terkini, dia membenarkan kita untuk pilih, macam contohnya WhatsApp lah, kita boleh pilih dark mode kan. Dan latest lagi kita boleh tahu kan, flexibility boleh tak kita nak tahu macam ni lah, yang ni dah lama dah,
yang boleh apa, blue tick dengan double tick kan. Kalau double tick kelabu tu maknanya kita tahu mesej tu dihantar ke server WhatsApp dan tadi mesej tu dah masuk ke telefon. Tapi kalau yang blue tick 2, mesej tu dah dibaca oleh orang tu kan. Tu contohnya flexibility. Dan kita boleh tahu juga mesej dalam group kan. Kita boleh tengok siapa lagi dah baca, siapa lagi belum baca. Kita tahu boleh agak dah siapa. And then robustness. The level of support provided it to the user in determining successful achievement and assessment. Maknanya support lah, maknanya apa ni, macam kita baru install contohnya install app lah kan, macam YouTube kan, kita baru format telefon kan, kita baru daftar Google account baru, katakan kita tak ingat password kan, tak ingat email dengan password, kita buat account baru, register kan, dia akan tunjuk, tekan kat sini, hold this button to change apa, maknanya akan ada tooltip. Tooltip ni maknanya bila contoh nak highlight kat sini kan, dia akan tunjuk, nampak, dia akan tunjuk email kan, dia akan tunjuk save to this PC, nampak yang kat atas ni kan, dia akan tunjuk save to this PC, maknanya apa ni, macam helper lah macam yang nak tunjuk dia yang apa ni, Clippy ni kan, Clippy assistant tu, daripada benda tu cakap, baiklah kita sentuh kat sini, save to this PC, dia ada sebut. Okay, learnability. Jadi cerita dah kan. Ni tak masuk dah. Nak control lagi. Okay, flexibility. Contohnya ni benda apa ni? Ni macam ni lah, macam Walkman lah kan. Macam MP3 lah kan, tak macam MP4 pun. Okay, maknanya kalau kita tengok dah kan. Nak zoom sikit. Okay. Banyak flexibility kan. pada anda ni sorry. Ni macam ni bukan remote ni Walkman lah kita ada boleh cocok apa ni, earphone 3.5 inch. Okay, kat sini kita boleh tengok lah, kita ada button add, play, home, back and then go. Ni ada scroll wheel dan kita nak atas ke bawah ke benda, back ke add kan. Kat sini boleh control volume kan. Kita boleh rewind kan, macam tadi dia cakap apa lah kan. Lepas tu boleh pause, lepas tu boleh forward kan. Macam-macam dah, boleh function control tu complete. Kita rasa senang nak pakai. Jangan bila kita design tu Allah payahnya lah. Nak play tu mesti pada awal, tak boleh daripada tu. Macam tak ada ni tak berapa friendly lah, tak berapa fleksibel lah. Kita Allah ruginya, macam bazirnya. Okay, by the way akan pop up sikit, ada orang tanya soalan. Apa ni? Right. Okay, apa dia ni? Wan Amin, account baru ni Wan Amin ni. Dia kata sticky attribute kat web design untuk apa selain daripada X. Sticky attribute kat web design untuk apa selain daripada X. Sticky attribute untuk apa selain daripada X. Maksudnya macam mana tu? Boleh terangkan balik tak? Sticky attribute kat web design untuk apa? Sticky design daripada X. X kalau nak X tu dia advertisement lah kan. Maknanya kalau kita design tu kan, kalau apa ni dalam contohnya dalam buka apa ni W3 School kan, HTML W3 School kan. Kalau tengok sini bila kita ni, sebenarnya kalau nak tutup ni sekejap kan, nampak dia akan ada advertisement kat sini. Alright, nampak kan, dia akan ada advertisement. So kat sini dia akan, instead of dia apa ni, dia block kan, dia akan display lah kan, apa ni, advertisement ni kat sini lah kan. Dia akan display, dia maknanya web designer untuk yang buat web page ni, dia akan tinggalkan satu tempat kosong untuk apa ni, design untuk letak advertisement yang bersaiz ni. Yang ni dia berdaftar dengan Google Ads kan, Ads by Google kan. Okay, so rasanya dah jawab kot sticky attribute. Yang ni dia tak lain tak bukan, dia cuma apa ni,
iklan semata-mata kan. Maknanya apa ni, untuk cara dia buat duit lah kan. Kalau kita nak buat website free tapi kita nak apa ni, kita nak jana duit, jadi kita letak advertisement lah, dan kita akan dapat duit. Apa yang nak faham lah, apa ni, dia akan bergantung kepada berapa orang yang akan klik pada advertisement ni. So bila setiap kali dia orang klik, tengok berapa ramai yang klik, kita akan ni lah, dapat duit lah. Yang Huawei ni memang dapat duit lah, sebab orang akan beli dengan dia. Tapi Huawei yang sewa advertisement dia dengan Google Cloud, dengan Google ni, Google akan bayar balik ke kita kan. Mana berjaya advertisement tu, berjaya positioning tu. Alright, so kalau ada soalan tanya je, nak tak tunggu je. Alright, so flexibility ni biar kurang je lah, mana nak ulang. Okay, robustness. Robustness contohnya kat sini dia bagi contoh recoverability. The extent to which the user can reach the intended goal after recognizing an error in the previous interaction. Okay, maksudnya ialah kalau tengok contoh kat situ, network error kan, tutup internet kan, kabel cabut kan, ataupun ada driver error kan, tak boleh nak connect internet. So kalau dalam ni OS level lah kan, sebab kalau tengok pun Windows Network Diagnostic, app kat situ kan yang terlibat, ni yang Windows 7 punya lah kan. So apa ni, so dia tahu internet Explorer tak boleh nak display, so takkan dia kata biarlah hantar tak boleh nak display je. Tak ada, dia akan tolong user balik, nampak, dia akan tolong balik. Maknanya which user can apa ni, mana dia kesan, dia tahu Internet Explorer tahu apa nama ni, tak boleh nak apa ni, nak buka internet, so dia akan recognize lah. So ada masalah internet, so dia pun akan scan network error ke, IP address conflict ke apa, driver apa ni, ada apa ni, kena reset modem ke, check balik lah. A measure of rate of communication between the user and the system. So lebih kurang lah. So banyak ada ni lebih kurang ni contoh. Ni tak nak pergi sangat, so sebab dia tulisan pun halus. Ni cuma ni golden rule lah kan. Ni pun okay, habis ni. So ada satu lagi, ni show 37 slide. Okay, chapter 4 ni ada punya slide juga, sama juga Prof Rusli yang buat UPM. Emotional interaction ni bukan movie emoji tu bukan Okay, emotion and user okay, ni cuma ni lah, macam apa ni, apa nama dia, isi kandungan lah kan. Kalau kita baca buku pusat kedua tu, 2 Roman ke 3 Roman, dia akan keluar ni dulu lah, sama je lah. Okay, so bila orang guna app kita, dia akan menghasilkan satu perasaan. Maknanya, susahnya lah nak guna app dia ni, susah sangat nak tekan. Kenapa? Nak cari pun payah, nak tekan pun kenapa macam hang je ni. Dia menghasilkan user experience lah kan. Tu dia panggil UX, user experience kan. Maknanya how to design, now more about how to design interactive system that make people respond in certain ways. Example, to be happy, to be trusting, or to learn, to be motivated kan. To be happy, kita guna senang. To be trusting, kita tengok website kan, google.com, ada lambang kunci kan. Contohnya contohnya laboratory school kan. Nak zoom sikit kan, nampak ada simbol kunci kat sini. laboratory.school.com ada simbol kunci, dan bila tekan pun connection is secure. Kalau kita pakai kok, kita rasa beres kata kan. Dan to learn, maknanya kita tahu, tekan kat sini file, mungkin kita expect kat sini button menu, tekan kat sini gini, maknanya new, itu pun senang. Blank presentation, welcome to PowerPoint, kita pun expect yang ni macam template lah, kita nak tekan apa kan, tekan kat new pula kan, apa macam ni template, tu banyak lagi ni, apa nak print, nak share, boleh belaka. Maknanya senang.
to learn mudah. Kita pun nak buat apa sebenarnya kan, senang. To be motivated cok, macam lebih kurang je lah kan. Is this form fun to fill? Ini okey lah kadang apa ni, form ni hitam putih je tapi rasanya okey lah. Dia tak perlulah sampai apa ni berpusing-pusing tulisan tu, jadi orang nak baca payah. Dan kalau kata form ni, kalau kata customer satisfaction survey ni, tak perlulah soalan sampai 80 soalan, 40 soalan. Kalau soalan tu panjang lagilah kan. Soalan tu, adakah anda setuju ni, undi 1 sehingga 5. 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Lagilah orang nak, mana nak tekan, dah lah banyak sangat butang, 40 soalan, 40 button nak tekan kiri kanan tu. Pening lah nak baca. Boleh orang pun malas, pandai kata dah lah rumput tembok, siap kata. Okey, ni can social robot helps reduce loneliness and improve well-being? So sebenarnya soalan ni AI lah kan, social robots kan, improve loneliness, AI lah, AI human interaction lah. Ada orang kata AI ni macam dia pandai sendiri, sebenarnya taklah sangat. Maknanya social robot ni based on our emulation lah kan. Maknanya kita senyum macam mana, kita cakap macam mana kan. Dan sebenarnya bila kita gunakan internet, kita ni kita ni part of the internet lah. Kita mencipta virtual diri kita sendiri dekat internet. Okay, maksudnya macam mana? Okay, kalau kalau siapa pernah tengok lah kan cerita cerita kartun lah, dia ni Ralph Break the Internet kan. Maknanya kalau cerita tu betul lah, nak bercakap hampir 90%, melainkan virus tu lah, dia tak lah macam tu sangat, itu fanatik lah tu, tertipu je lah kan. Maknanya ada orang tu dia boleh Google, dia boleh search engine, dia boleh tanya, dan dia boleh auto complete kan. Okey, dan sebenarnya benda tu padanan dia bagus lah. Dan kalau tanya soalan reduce loneliness, yes sebenarnya. Maknanya awal-awal kita hidup ni, kita mungkin boleh training kita punya virtual diri kita. Macam Ana, Mu'alim Amirul kan, nak latih virtual pada Ana diri sendiri dalam komputer. Maknanya orang boleh bercakap dengan Ana sendiri tapi virtual Ana kan, virtual pada diri Ana. Maknanya clone lah, macam kakek bunsi lah, macam tu kan. Maknanya saya tak langsung macam kita ni sedang bercakap lah kan dengan dia kan. Dan robot tu boleh reply, kita cakap ni dia boleh reply. Maknanya ada two way interaction. Cumanya setakat ni robot yang mampu sekarang ni, dia setakat dia boleh reply lah. Tapi dari segi kalau nak kata sampai tahap Terminator tu belum lagi dah kan. Maknanya kita perlukan yang lebih complete lagi lah. Maknanya dari segi physical design, bila kita pegang robot tu, terasa macam diri tuan dia yang sebenar lah kan. Improve well-being, nak mengawal ni lah penggunaan lah. Try to remember the emotion you went through when buying a big ticket item online. Macam beli dapur, beli percutian kan, ataupun beli komputer. How many different emotion did you go? Discuss lah kan, dia cuba ingat balik lah. Okay, ni ni lah kan, ni emotion je. Ni cuma emotion, macam mana kita menggambarkan interaction ni emotion kita. Okay, first kali, siapa tak pernah tengok lah, ni Microsoft Box. Bukan box kawan kita kat sekolah ke dok. Ni Microsoft Box Microsoft Box ni sebelum Windows 2000 lagi, sebelum Windows XP lagi. Ni tahun berapa lah, tahun 90 apa lah, 90 ke 80 tak ingat, 80 kot. Maknanya dia menceritakan macam mana interaction kan. Maknanya
masa ni Microsoft dia berpandangan dah orang yang buat ni memang nama dia Bob pun, dia punya ideologi dia. Maknanya buka-buka komputer, dia nampak ni je, tak ada pun button start, tak ada pun jam kat sini kan. Tapi instead dia apa ideologi dia design mana kalender kan kat dinding biasa, dia buka kat dinding tak adalah dia bobol dinding kat atas lantai ke pun, dia siapa nak baca, orang pijak lah kan. Dan dia ada jam kat sini, dia buat macam style interaction kat real world. Dan ada assistant kat sini, dia ada buku kan, macam folder ke apa kan. Macam nak exit, ni yang exit lah tu kan. Microsoft Bob tak tahulah dia lagi orang pakai, tak ada dah maksud. Ni Clippy yang dia cakap tadi. Why was Clippy disliked by so many? Kadang-kadang dia banyak sangat tanya soalan. Kadang-kadang kita nak simbol dia banyak sangat tanya, dia menari-nari lah kan. Kita kadang benda ni dia akan overlap, kita nak tekan button ni, dia duduk kat situ, dia tak boleh auto gerak sendiri. Maknanya apa ni, dia gerak ke tepi sendiri automatik ke tak. Okay, Ikhwan ada cerita lah, Microsoft Bob ni 95. Setahu anda Microsoft Bob dia bukan tahun 95, sebab tahun 95 adalah keluaran Windows 95. Dan sebelum tu lah keluaran tu kan. Rasanya Bob ni bukan 90 lebih, tak silap. Sebab Windows 95 dia lagi tua daripada Microsoft Bob. So mungkin dalam 97 something lah, tak silap. Ke berapa lah. Kena check lah kan, check Google kan, tak penting pun. Dia bukan nak discuss sejarah dia kita nak cerita pasal interaction dia. Ni boleh tengok lah kan. Nanti boleh pause video, nanti boleh tengok. Right, so error message. The application word wonder has unexpected due to type system to error. Wah, kata ni yang kadang-kadang sikit pada ni lah, kenapa tak boleh nak install ni app ni. Ni kadang ni why not ini yang tak apa nak bagus lah. Maknanya ini contoh error message lah, contoh error message yang lebih sesuai. Tengok the application has expectedly quit due to poor coding. Wah, biasa tak pernah buat gini lah kan. Jadi ini yang yang lebih friendly lah, yang lebih logically lah kan. Biasa tak ada poor coding, tak cerita lah benda ni. Tak proper lah kan. Okay, dan dia cakap kat sini gunakanlah guideline for error message ataupun include janganlah guna kata seperti fatal error, invalid error ataupun bad error. Macam apa benda ni, macam orang pun tengok macam masalah teruk sangat je tengok. Nampak user punya feeling, kita kena faham lah kan. Bagilah nama yang yang okey sikit kan, macam Microsoft BSOD kan, blue screen of death. Kita tengok nak ambil contoh kan, BSOD Windows XP contoh BSOD. Kita tengok screen blue ni panggil BSOD, blue screen of death kan. Kita tengok ni, Allah tak nampak pula kan. Kita tengok image in new tab. Alright, okay, a problem has been detected. Kita tengok ni okey, tapi bla bla. Sudah orang pun takut nak baca. Ni macam ICU benda ni kena kan. Takutnya kan. Tapi dia dalam Windows Windows 8 ke atas, dia dah lawa sikit dah. Okey sikit. Contohnya kan, kita tengok kat sini senang sikit kan. Your PC ran into a problem and need to restart. We are collecting some error info. Okay, ni okey lagi. Taklah takut sangat. Dia cuma bad. Nampak bad tak macam ada masalah. Kita tengok kan. Dan kalau tengok kat sini, dia ada bagi tahu lagi sesuatu yang bermakna critical process died. Apa benda? Kita pun macam pun tahu ni error apa. Kita pun boleh google ataupun kita boleh scan benda ni. Senang sikit nak cari ni. Bagi yang macam ni je, nak tengok pun macam tak sudi kan. Okay, so now balik semula ke sini kan.
Error page not found. Okey lah kan, boleh terima lagi. Okey. Ada orang cakap ni lah, ada orang Revis Nest tahun 96 dia kata, dia argue that computer should be made to apologize, should emulate human etiquette. Etiquette ni macam tindak balas lah, macam norma bagi manusia lah. Would user be as forgiving of computers saying sorry as people of each other when saying sorry? For how sincere would they think the computer was being? For example, after a computer crash, I'm really sorry I crashed. I will try not to do it again. How else should computer communicate with users? Mungkin lah. Kadang menggunakan I atau my, kan? Mana dia dah lepas ke slide. Kadang-kadang interchange juga menggunakan I, my, dan we, kan? We are sorry, kan? We are sorry, macam yang tadi Windows kan, dia kata we are sorry that we are apologize, kan? Dia kata but your computer has to shut down, kan? Okey, ini kalau dia kata ini dia nak cakap yang dia should be made to apologize lah. Mana dia setuju untuk apologize, untuk dia minta maaf. Kita minta maaf lah, sorry lah saya ni rebah gululing, kan? Mana rosak lah. Interactive computer deliberately designed to change people attitude, kan? Cerita dia lah. Nintendo's Pocket Pikachu, kan? Ni Ana sempat lah, kan? Tapi bukan jenis ni lah. Ni zaman tahun 2004 ke 2005, tak ingat dah. Tapi bukan jenis kecil lagi rasa. Tapi hitam putih lah. Tapi ni dah colour dah ni. Ni hebat sikit lah. Changing bad habit and improving well-being, designed to motivate children to be more physically active on regular basis. Owner of the digital pet that lives in the device is required to walk, jump. Benda ni mesti teringat, kan? Pokemon Go, kan? So, sama lah. Sebab dia kata kat sini, kan, dia design to motivate children to be more physically active. Secara fizikal ni dia sangat aktif. Dah kalau fizikal, kalau virtual duduk depan komputer lah. Fizikal ni badan semua kena gerak. Dah nak buat macam mana gerak? Maknanya kita tengok point nombor 2, owner of the digital pet that lives in the device required. Maknanya pemilik tu lah, yang maknanya pemain game perlu maknanya berjalan ataupun berlari ataupun lompat, kan? Kalau tak buat tu refuse, tak nak main dah. If owner does not exercise, the virtual pet become angry and refuse to play. Nampak sama lah, lebih kurang macam Pokemon Go lah, kan? How effective berkesannya design, kan? Kiana tak nak tengok pasal ni. Energy reduction, phishing. Ini nak tipu lah, kan? Ini lebih pada security. Nampak tu dah, nak kata security tu penting. Anthropomorphism ni benda apa, nak tak ingat dah. Attributing human-like qualities to inanimate objects. Okay, maknanya macam ni, memberi sifat manusia kepada benda objek. Macam ni lah, well-known phenomenon advertising, dancing banter. Apa ni contohnya, Cik Small, kan? Kita tengok iklan Cik Small, tiba-tiba Cik Coklat tu cakap. Benda apa pula Cik Coklat tu cakap, kan? Kita tengok Cik Coklat tu cakap, budak-budak pun suka rasa nak beli. Kata Mak nak beli, kata Mama nak beli, Mama nak Cik Small. Ni kalau macam di zaman tua, kata budak pun tu benda apa lah, tu processing ke benda apa, yang budak-budak tanya macam tu, kan? Ke pasu bunga, tanya gitu lah. Alright, hello Chris, nice to see you again. Now what were we doing last time? What are we doing last time? Let's start again. Ni user ni lah, macam welcome message lah. Ikut ni atas kita lah, kan? Macam user dah lama tak login, kan? Dia akan tunjuk dalam message macam ni, feedback or something.
Macam kita buat error, macam mana nak design error ni lebih in detail lah. Yang nak bagi task tak suruh buat macam ni lagi, sebab ada orang ni kan. Okay. Reeve and Nash found that computer that flatters and praise users in education programs positive impact on them. Your question make an important and useful distinction. Good job. Students were more willing to continue with exercise with this kind of feedback. Maknanya dia apa ni? What they call it? Maknanya ini macam evidence untuk menyokong anthropomorphism lah. Okay. Kita tengok lah apa maksud anthropomorphism ni in detail lah kan. Alright. Anthropomorphism. Definition. Alright. Right. Anthropomorphism is the attribution of human traits, emotion or intention to non-human entities. It is considered to be an innate tendency. Betul lah macam nak cakap tadi. Maknanya beri sifat yang attribute, maknanya ni sifat ni ada pada manusia, beri sifat tu pada binatang kan. Dia gitulah. Macam kalau kita belajar apa ni, belajar dulu kan, apa benda ni dipanggil what they call it, apa ni, sifat 20 kan. Macam sifat perkata kan, sifat perkata ni yang sentiasa berkata-kata. Sifat perkata manusia dengan sifat perkata Allah lain. Sifat perkata ni maknanya perkata ni memang hanya milik Allah lah kan. Tapi sifat yang berkata ni diberi pada budak. Sifat pada yang budak, yang baby yang baru lahir tu, basically ni asalnya mana kalau check dia tak ada apa masalah. Apa ni, sifat berkata-kata tu ada pada budak, pada kita kan. Cuma bukan sampai masa dia lagi untuk boleh guna. Belum sampai masa lagi. Ada cuma tak aktif kan. Sampai masa umur 2 tahun cakap dah nak air tu, nak air ni, apa ni, masuk pulak 4 tahun boleh melompat situ, melompat sini, berlari tu, nak cakap nak kuih raya, contohnya. Dia reti dah macam-macam. Nampak sifat berkata. Maknanya nak ceritanya sifat manusia tu boleh apply pada objek je. Okay. Okay. Tak nak masuk dah. Bahas macam dah lama. Okay. Tak rancang untuk lama pun. Okay. Okay, Ana kalau ikutkan apa yang Ana ajar selama ni, selama 47 minit ni, lebih kurang ajar macam mana rule saja, macam mana apa ni, undang-undang saja. Tapi Ana bukan ajar cara design. Sebab Ana ajar undang-undang saja, bukan cara design. Kalau kata cara design, ni undang-undang juga yang Ana ajar ni. Undang-undang dalam apa ni, konsep lah dalam design. Okey, ni Ana ambil daripada ni lah, design course. URL dia kat atas ni, title ni lah, boleh google lah boleh tengok sendiri nanti. Okey, basically dia nak cakap color and contrast. Color and contrast, tengok color and contrast. Tengok apa benda design macam ni kan. Color atas ni okey, cuma tak menarik tu nombor 2. Tapi lepas nak cerita color and contrast, ni benda apa ni? By submitting apa ni? Tak nampak ni. Enter today, benda apa? Kan, masalah pula. Kalau tengok white space masalah pula. Ini okey. Apa ni? Kalau kita tengok white space ni, white space maknanya ruang kosong, ruang putih. Rapat kat sini kan, dia punya space ni biar ada space lah kan. Macam yang ni biar nampak okey. Ni macam tengah sangat, macamnya ke tepi sikit. Alright. Visual hierarchy macam tak berapa sangat okey, cuma macam terlalu putih, terlalu ni lah. Kita tengok apa lagi.
konsistensi. Konsistensi. Kalau kita tengok konsistensi, apa ni, dia menceritakan what they call it. Kalau tengok kat sini pun secara visually-nya, ini font lain, sorry, ini typeface lain, ini typeface lain kan. Ni tulisan lain macam, wah, banyak sangat tulisan ni macam serabut, macam jadi tak lawa pula jadi kan. Dan scale, ini besar sangat, ini kecil sangat. Allah, nak masuk apa ni, rabun macam mikroskopik pula dah kan. Alright, so ini apa yang siapa ni, Simon lah, ni nama dia ni Simon apa tak ingat, sorry. Okey, ni nama dia Brad Tracy Media, nama ni lah, nama orang ni lah. Apa yang dia cuba cakap kat sini, readability. Bila kita nak buat satu design tu, biarlah dia boleh baca lah, boleh baca. Maknanya kalau dia ambil contoh kat sini kan, macam ambil contoh, nampak dia buat pangkah. Anda pun setuju juga, sebab kalau tengok ni background dah cerah belakang. Belakang ni dah lah warna pink, tak kisah dah gambar dia pakai benda apa belakang ni kan. Kucing ke yang lagi satu tu kan. Maknanya putih, background cerah, campuran cerah. Nak baca ni benda apa nak baca payah kan. Dia sepatutnya kena ada belakang ni, gambar ni mungkin perlukan satu filter sikit kan. Alright, dan responsiveness ni macam nak sebut, bila design kat telefon dia boleh tengok lawa je, tengok dekat telefon. Contohnya ni lah, nak buka yang nak buat kan, yang nak buat sendiri. Okey, ini dev tu lah kan. Okey, suara asal lagi 40 minit kan, 8 Syawal, tu lah 8 Syawal hari ni. Alright, 31 Mei. Siapa lagi tak hantar kerja Ana ni? Sejarah ni. Kelas Ana 3 kelas tak hantar lagi ni, tak cukup lagi. Berapa orang kena hantar? Okey, so tu iklan je, cantik kejap. Okey, nak tunjuk responsiveness tu. Okey, website ni nak tunjuk responsiveness tu macam mana. Okey, lawa kan, bila maknanya tak adalah, kalau kata tak lawa pun mungkin lah, Ana pun setuju juga, tak apa nak lawa. Maknanya bila scroll ni, dia macam tak berapa nak bila kita kecilkan, maknanya bila kita masuk ke telefon ataupun masuk ke tab, dia sepatutnya tak pecah, maknanya gambar lawa kan. Tak kita kecilkan lagi, kecil kan. Tengok yang asal ni kecil, oh dia pandai dah, kecil lagi, pandai dah kan. Ni dia pecah sikit lah sebab tulisan tu panjang kan, so dia tak boleh nak consider sangat, so tak apalah kan. Kita tak boleh nak menangkan semua orang sangat, sebab ni kan, tengok pixel, tadi pun pixel macam ni, okey lah, pixel 2 XL. Tengok iPhone X, okey kan, tak adalah pecah, gambar pun okey, boleh baca. Alright, so tu dia cerita pasal ni, responsiveness. And then have a purpose. Bila you design something tu, biarlah ada purpose lah, call to action, claim, contohnya ni lah, claim your free trial, biar satu button tu dia bermakna lah kan. Color palette, ok, ini baru kelas yang nombor 1 lah kan. Dan nak rasa tak payah nak cakap pasal nak buat design ni, biar nak rasa nak akan tamatkan kat sini kan, sebab nak rasa ni kelas teori kan, nak tak akan pergi kepada latihan typing. So kita akan buat ni lain kali lah kot kan, biar nak fokus pada coding, sebab design ni memang penting, tapi coding tu sebenarnya penting juga, sebab kalau coding tak boleh nak buat, jadi macam tak apa nak bagus. Maksudnya
kita tak boleh mungkin kita power kat design, tapi bila kita nak menjadikan design kita tu suatu reality, tak boleh, kita ada masalah. Sebab tu kan kata bila anda bagi design, buatlah walaupun simple. Sebab simple tu pun kalau tak boleh nak buat, tak mana juga kita buat yang design awal-awal pun tak boleh nak jadikan di satu reality. Okey, kalau ada soalan boleh tanyalah lagi sekarang. Ada soalan? Ikhwan ke, Wan Amin ke? Tak ada Okey, kalau tak ada, tak apa. Kita akan tamatkan kat sini terus Okey, kalau tak ada apa-apa, biasanya Ana akan buat dalam seminggu sekali lah. Dan kalau nak Ana buat lebih pada tu, mungkin Ana akan ada sedikit dipanggil yuran sikit lah kan. Dan yuran tu kita transfer online, dan orang yang bayar saja je yang boleh join, yang boleh dengar video tu secara eksklusif saja. Maknanya siapa yang bayar, dia je boleh tengok. Dan kalau ada soalan, Ana akan jawab soalan dia je. Dan Ana akan buat mungkin dah free tutorial seminggu sekali je lah kan. Okay, kalau tak ada apa-apa, Ana rasa Ana akan tamatkan je. Okay, Assalamualaikum.